Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi sekali pada malam ini. Masih lagi hari Jumaat yang barokah. InsyaAllah bagi mereka yang sudah bersedia untuk istirahat besok lusa, you dah rasa tenang pada malam ini. Kita boleh cerita tentang satu perkara lagi, satu topik lagi yang agak panas, yang mungkin anda mahu tahu, disebabkan boleh menambah lagi manfaat kepada kesihatan kita. Yang penting sekali ialah kita cuba menambah boleh atau menambah pulih bagi mereka yang tengah menghadapi penyakit, terutama sekali kalau you digalakkan ambil sayur supaya tidak merugikan dua perkara. Satu, duit lah kan, you beli kan. Nombor dua, dari segi zat makanan yang kita harus perolehi, tetapi sebenarnya tak berapa kuat. Sepatutnya dapat 100%, mungkin kita cuma dapat 30-40% saja. Boleh? Alright, so kita sambung cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya takut dah lama kita tak cek suara. Boleh tak you tekan kat saya kat sini sama ada suara tu masih jelas atau tidak sekarang ni? Kalau ya, sila tulis yes. Saya nak tahu supaya tidak terlepas pandang. Alright, dah bersedia semua dengan nota semua? Okey, kalau anda tengok dari sudut social media, zaman sekarang ni terlalu banyak kita, sebenarnya kita ni termasuklah semua warrior kat luar sana, sama-sama adik-beradik kita pun terdedah kepada dari sudut wellness ataupun kesihatan. Social media ni sampai kalau you buka berapa posting satu hari, kata setengah kajian tu sampai 4.2 million. Kalau you buka sekarang, you boleh cari ada lebih kurang 4 million post tentang kesihatan, tentang kecergasan, tentang pemakanan. Banyak betul lah. Jadi kadang-kadang terlalu banyak informasi tu kita pun confuse yang mana betul, yang mana salah. So kita sentiasa kena belajar dan teruskan, sebab industri ini hampir 4.2 trilion USD. You mungkin tak boleh faham 4.2 trilion ni besar mana, tetapi dia hampir 5% daripada bisnes di dunia ni dikawal atau dikontrol oleh isu-isu berkenaan dengan kesihatan. Saya ulang, dengan bukan termasuk ubat-ubatan, tu tak masuk ubat. Ni yang saya cerita cuma pemakanan, minuman, bahan-bahan digunakan untuk exercise, suplemen dan sebagainya. Dahsyat kalau you tengok contoh-contoh. Kalau you dengar makanan-makanan yang berasaskan sayur, malam ni kita nak fokus kepada sayur yang dah disiapkan, seperti bermula daripada green tea. Tea tu diiktiraf sebagai inilah daripada daun kan. So sehinggakanlah makanan-makanan yang ada gluten free, makanan-makanan yang diganti dengan protein powder. Kononnya tak dapat makan ataupun tak dapat protein daripada sayur, lebih baik you ambil daripada yang dah disiapkan. Dan ada juga yang buat vegetable chips pun. Selalunya orang buat daripada ubi kentang kan. Zaman sekarang dah diperbuat daripada sayur-sayuran pun. Adakah ini satu kesilapan ataupun satu okey-okey aja ataupun santai-santai aja? So kita bila, terutama sekali kita bila atas pada umur 40, terutama sekali you kena lebih berhati-hati. Dan bila kita dewasa, kita tengok balik anak cucu kita, selalu saya kata anak cucu kita kesian kat dia orang, lebih dahsyat daripada kita, sebab bermula daripada minyak sendiri yang kita goreng sayur ataupun kita buat sesuatu dengan sayur tu, kita buat sup pun kan sebagainya. Berhati-hati dengan minyak yang kita pakai tu pun, sebab trans fat umpamanya, kalau selalu sangat kita pakai, walaupun kita makan sayur itu kan sehat, tetapi adalah satu kesilapan. Padahal kita nak sayur yang menghijau, one of the best untuk lawan kanser pun, tetapi dia akan jadi lebih teruk daripada penyebab orang yang tak kena kanser pun lama kelamaan. Kalau trans fat seperti apa? Canola oil, minyak sunflower, minyak inilah minyak soybean pun, minyak-minyak dia tu yang diperbuat daripada biji-biji rin tu, zaman sekarang masih lagi bahaya. Okey, kita dengan mukadimah tu, kalau dah sedia, saya nak tengok
kat bahagian Facebook ni baca nama tu tak keluar kat sini, tapi saya harap suara okey kalau tidak somebody must text me sebab saya tak boleh tengok you punya tulisan, tak jadi hal. Yang penting ialah kalau boleh, nombor 1, sayur okey, ready? Sayur jangan potong terlalu lama ataupun disiapkan terlalu lama, dan di persiapan tu awal-awal sebelum you masak terlalu lama, lebih daripada setengah jam contohnya. Okey, sebab apa? Kalau terlalu lama, selalunya setengah jam tu dah lama sangat. Lebih daripada 15 minit je, dia ada beberapa perkara secara sains dah dibuat kajian. Apabila sayur ni kalau ikan tu dia panggil dibesiang lah, dah buang kalau sayur tu telah dipotong-potong, telah dibuang, perlu buang kulit contoh. Tetapi bila dipotong isi kalau sayur tu dia punya kandungan dia tu kan, kalau you dah potong, dia expose kepada udara, dia kena oksigen dan kena cahaya. Dua, oksigen dan cahaya ni sahaja menyebabkan dia boleh oxidize, ataupun dalam bahasa lain dia boleh ada bahasa sains dinamakan enzymatic browning. Maksudnya enzim daripada sayur-sayuran ini boleh menukar wajah jadi brown. Okey, contoh kalau kita ambil yang paling senang selalu saya cerita, apple lah, ataupun potato kan, bila kita potong lagi kita potong lagi lama kita biarkan, kita terlupa, kita pergi mandi dulu ke sembang ke, kadang-kadang tertinggal lama sebab you ingat dia dah siap kan, tapi ruginya banyak, sebab yang paling senang terganggu ialah vitamin A, vitamin C, vitamin E. Saya ulang, ACE. Kalau you belajar tentang ACE ni, antara terbaik untuk vitamin yang antioksidan, yang selalu saya kata menyahkan karat-karat dalam badan kita perlukan ACE. Ni antioksidan yang terkenal. You mungkin tak ingat, ada beberapa dekad yang lalu, satu ketika tu orang gila beli ACE je, vitamin ACE kat farmasi, habis selalu. Pasal apa? Dia lah lawan karat-karat, dia lah lawan kanser dan sebagainya. So be very careful. Okay, nombor 1. Nombor 2, okay, nombor 2 ialah apabila kita suka sangat potong batang-batang ataupun dia punya stok tu, kan contoh saya ambil seperti bukan stok saja, kadang-kadang kulit pun kita buang yang tak perlu buang. Sayur ni contoh brinjol, terung, contoh carrot, apa lagi yang selalu kita selinap buang kat luar ni kan. So sayur sebenarnya tak payah, kebanyakan tak perlu, kecuali kalau you ambil macam ubi keledek ke, atau ubi itu pun boleh dengan kulit, no problem. Yang selalu saya nasihatkan ialah yam, keladi. Keladi harus buang. Okey, ada benda yang takut nanti memudaratkan pula kan. Tapi kebanyakan sayur you tak perlu buang. Saya selalu tengok di dapur saya pun kadang-kadang tertinggal lah, macam brokoli, cauliflower kan, dia punya macam stok dia tu, dia punya tangkal tu you rajin buang. Sebenarnya dalam tangkal tu pun banyak dia punya zat dia. Atau saya ceritalah yang saya kata selalunya, kalau kulit yang boleh dimakan, setelah you basuh, saya ulang, setelah you bersih dengan baik, jangan buang kulit tu, kecuali ada beberapa, nanti saya cerita. Contoh saya ambil kentang tadi, you nak tahu tak, kulit-kulit ni semua, kalau kentang saya bagi contoh, vitamin C nya ada 175% lagi kat kulit tu kalau you buang, kalau dibandingkan dengan isi dia. Dia punya dalaman tu kan, dibandingkan dengan luaran dan termasuk kulit tu, potasium dia 115% lebih tinggi kat kulit tu. Folate ni bagus untuk iron dan sebagainya tu, 111%, dan magnesium, fosforus hampir sekali ganda lagi ada di dalam kulit. Jadi kalau you buang, ingat kita tinggal 30% daripada asalnya sajalah. Kalau kita ambil sebiji buah ataupun potato tadi, ubi kentang, yang you kena hati-hati ialah jangan terlalu banyak buang bahan-bahan atau stok-stok daripada brokoli, cauliflower, celery pun jangan buang. Batang dia itulah sebenarnya menjadi zat nutrien yang sebenarnya.
Okey, ada sedikit nasihat saya tentang orang dok kata racun kalau ada apa you ambil bayam dan sebagainya itu kan. Ini kadang-kadang mitos, kadang-kadang betul. Dia tergantung kepada you allergic atau tidak. Memang betul ada orang allergic kepada bayam sebab bayam ni ada oxalate dan ada nitrate. Saya ulang, nama tu tak ingat tak apa, tapi ada dua bahan yang kenapa orang sibuk kalau percaya kepada dia jadi racun, tak betul juga. Sebab apa? Kita selama ni makan bayam tak ada masalah, tetapi kalau ada satu dalam katakan 10,000 orang yang allergic betul pada bayam, jangan main. Berarti you sebagai consumer, pengguna nak makan bayam ni semua tu, you kena tahu sendiri. Sebab kalau saya kata bayam tu ada racun, nitrate dengan oxalate tadi, macam mana pula? Sebab selama ni kita makan bayam no problem. Kita nak beli pun dia murah. Cara kita nak buat sayur ataupun nak masak, nak goreng dia paling mudah bayam, betul-betul? Okay, so bagi saya kalau orang cerita tentang kesilapan, kan topik pada malam ni 7 ataupun 5 kesilapan, sebenarnya tak silap kalau you makan bayam tu. Okay, cuma kena tahu diri sendiri. Saya tak boleh secara rambang kata bayam tak boleh makan just because satu dalam 10,000 orang allergic. Tak adil lah kan. Setengah orang allergic kepada kacang pun. Jangan kata makan, setengah orang bau kacang pun dah jadi tak betul. Betul, ada orang allergic. Dalam kajian ada orang dapat shock, dia kena masuk hospital disebabkan dia bau kacang aja. Cerita ni ekstrim lah, membuktikan akan ada benda atau cerita pelik-pelik, tapi kebanyakan 99% lebih tidak bermasalah. Sama juga ubi kentang boleh, tetapi yang bahaya betul ubi kentang yang hijau, yang masih hijau ataupun dah tumbuh, ada dia punya tunas dia tu, dan kulit dia masih hijau, jangan tempur langsung. Itu betul ada racun. Sehingga kan ada orang satu ketika dulu timun pun tak boleh. Saya tak percaya, tapi saya baca-baca balik, rupanya ada pembekal daripada Mexico tu hantar ke Amerika, sampai beratus orang kena masuk hospital. Itu macam food poisoning je kan. So kesilapan kita mungkin kita tak basuh betul, ataupun kita tak dengar apa yang berlaku kat pasaran. Jaga baik-baik, kena dengar juga. Satu lagi kat Sabah Sarawak, terutama sekali orang yang komplain kata sayur midin atau pucuk paku, terutama sekali di negara kita ni, menjadi macam paku pakis ni diiktiraf sebagai bahaya ataupun racun. Bagi saya tidak. Kecuali saya kata apa tadi, setengah orang memang tak boleh makan apa orang panggil sayur-sayur yang liar daripada, terutama sekali daripada hutan. Kita tak tahu kan. Yang penting apa yang ada banyak lectin ataupun oxalate. Oxalate saya bagi contoh tadi bayam, ataupun ada satu lagi namanya celery. Pernah dengar? Yang saya recommend gila-gila tu. Okay, ambil jus dia tu, no problem. Cuma kalau you allergic, lectin adalah seperti bahan atau makanan daripada nightshades. Nightshades ni seperti tomato, seperti bell pepper kan, seperti terung, peria. Pernah dengar semua tu? Okay, so you kena hati-hati kalau you allergic. Kalau tak allergic, makan. Cuma tadi saya kata yang tak perlu buang kulit, jangan buat kesalahan buang kulit. Sebab apa? Kulit tu 100%, maksudnya one more time, sekali ganda lipat kekuatan nutriennya. Itu kesalahan ramai orang buat. Dia merugikan. Itulah dia masak pula lagi turun dia punya nutrien kan, rendam lagi lama lagi hilang dia punya nutrien. So you kenyang, tapi kenyang yang tidak bermanfaat. Nombor 3, iaitu antara nak makan raw vegetable, mentah, ataupun nak dimasak. Yang mana lebih baik? Bergantung. Okay? Selalunya kalau ulam-ulaman tak payahlah kita masak. Okay? Ulam. Okay? Tahu ulam kan? Sebab Mak Saleh bila dia buat study, dia orang tak makan ulam. So dia orang kata semuanya atau kebanyakannya harus dimasak ataupun harus dicelur dahulu. Jawapan saya senang je. Kalau you makan dan you telan, lepas tu you tidak ada bloating, tidak ada masalah pencernaan, buang air besar cantik, tidak ada alergi apa-apa, no problem.
Jadi ulam-ulaman tu tapi ada setengah ulam you tak boleh raw lah, macam jantung pisang, pucuk ubi kayu, betul tak? Apa lagi? Yang ni lah, yang agak you tak boleh telan terus, ya. Yang tu memang digalakkan, bahkan harus you celur dahulu. Sekurang-kurangnya kena panas, dia agak dah macam lembik sedikit, baru kadang-kadang dari segi nak gigit senang dan nak dicernakan pun senang. Sebab kalau terlalu raw, ada setengah-setengah sayur yang tidak friendly, tidak begitu boleh kita geng dengan dia. Asyik-asyik nanti malam, walaupun macam saya kata, nak ikut Dr. Nordin katalah makan veggie semua, tetapi kalau perut you tak serasi, faham kata serasi tak? Sebab tu kita selalu berlapik bila kita bagi rekomendasi. Tak semua orang boleh ikut siapa yang cakap tu ikut terus. You kena tengok diri masing-masing. Kan kita punya DNA pun bertukar. You lebih sensitif. Yang ni makan bapak gajah pun tak ada masalah. Yang ni kan saya kata tadi bau kacang aja dah allergic. Jadi yang penting ialah kalau ditanya dua, saya lebih suka dicelur sedikit. Sebab apa? Ada 2-3 perkara. Satu dari segi bakteria lah. Kan kita kalau celur tu sekurang-kurangnya panas, tapi jangan celur lebih daripada katakan 1-2 minit. Tu pun dah kira lama, betul tak? Supaya nutrien kita tu tak absorb. You tahu kan kalau terlalu panas, ada bahan-bahan nutrien kita yang dah mati, dah tak boleh dipakai. Tapi ada yang wajib dipanaskan supaya dapat maksimum. Seperti siapa tahu tomato, seperti apa lagi makanan-makanan yang keras seperti cauliflower, apa lagi seperti brokoli, seperti sebahagian daripada sprout yang kalau terlalu keras, walaupun tauge semua tu pun saya nak celur sedikit, ya. Bukan apa, saya lebih risau daripada hygiene tu, kebersihan satu, nombor dua racun yang nak dileraikan. Tetapi yang penting sekali ialah kalau you panaskan sedikit, kebanyakan sayur-sayuran ni akan keluar lebih dia punya zat yang orang panggil bahan senyawa tu, maksudnya active ingredient. Contoh tadi saya bagi tomato, kalau you tak panaskan dia tak keluar lycopene. Kita ambil tomato sebab lycopene tu lah lawan kanser, antioksidan yang terbaik, jaga jantung, jaga tulang pun. Lycopene tu. Lagi satu, ada 1-2 lagi bahan nama seperti lutein. Lutein tu untuk mata, kebaikan mata. Jadi kalau you tak panaskan, lutein tu tak keluar juga. Faham? Okey, so banyak yang bila kita dah masak atau rebus sedikit, saya ulang, sedikit, sesedap rasa kita boleh makan. Jangan sampai lembik, lesu, layu, dia pun layu. Semua tak ada apa lagi dah. Sebab apa? Dah terkenal antara masak dengan tak masak, masak lebih selamat. Ataupun celur tu lebih selamat dan lebih menghasilkan. Alright, saya juga ingin pertikaikan tentang panas balik ni. Tadi saya kata masak lebih bagus, tapi kalau masak berkali-kali ada yang tak bagus. Nombor satu, habis dia punya zat-zat dia tu, okey. Lepas tu nombor dua, ada juga bahan-bahan yang kalau you panaskan terlalu banyak kali, dia bukan saja merosakkan, dia kadang-kadang orang kata, tapi dari segi sains tak berapa nak boleh dipercaya. Contoh, orang kata kalau bayam lagi sekali, tengok tu. Padahal bayam ni one of the best. Dia orang kata kalau banyak kali you masak, disebabkan oxalate dengan apa tadi, nitrate tadi kan, dia boleh bertukar menjadi nitrosamin lah, nitrate tu boleh jadi oxalate tu boleh jadi kidney stone lah, boleh lebih concentrate semua tu. Saya rasa pendekkan cerita, kita ambil kata tengah lah. Kalau kita dah orang kata apa, panaskan sekali cukup lah. Jarang-jarang orang panas sampai 2-3 kali, betul tak? Kod you nak panas 2-3 kali. Kalau bujang-bujang tu kena hati-hati. Okey, betul. Ubi kentang pun tak elok banyak kali. Katanya cendawan tak boleh berkali-kali you panaskan. Okey. Dan cendawan pun sebenarnya harus dipanaskan dulu, tak boleh makan terlalu raw. Bahaya juga cendawan. Of course, masalah telur, ayam semua tu bukan sayur kan hari ni. Nasi pun kalau boleh jangan terlalu banyak kali panas. Sejuk kan tak apa pula tu, sekali, tapi takkanlah lebih daripada sekali kan. So
Yang penting bahan-bahan seperti celery. Pernah dengar celery? Bukan celery tau. Celery yang buat sup tu. Daun sup tu, jaga baik-baik. Okey, yang tu pun tak boleh diulang kali, panaskan dia. Baik. Tentang satu lagi kesalahan ialah open cooking dengan pressure cooking. Ni bahaya ni bila saya buka cerita tentang periuk dah jadi satu bahan viral juga. Tetapi saya mengharapkan cerita ni you jangan besar-besarkan, tapi saya kena cerita sebab sains mengatakan antara pressure cooking dengan open cooking. Open ni masak atuk kita dulu, cara kita pakai belanga, pakai kuali biasa tu kan, yang tak ada pakai non-stick semua tu, selalunya itu lebih baik daripada pressure cooker. Kalau nak, kan zaman sekarang ni kita semua nak cepat. Kalau nak cepat pakai pressure cooker kan dia half the time, bahkan quarter masa daripada bandingkan kalau nak masak, nak tunggu, lepas tu nak tengok lagi kan. Jadi anda tahu pressure cooker dia memang menukar wajah bahan hidup atau bahan aktif, nutrien-nutrien di dalam makanan kita. Terutama sekali malam ni cerita sayur lah kan. Dia mengurangkan antioksigennya. Patutnya kita dapat katakan banyak ni, kita dapat banyak ni je sebab kita pressure cook, paksa dia masak cepat dan mengurangkan nutrien. So kalau boleh, apa atas kepala saya tadi ada belalang ada binatang naik atas kepala pula. Alhamdulillah, syukur, adalah petanda baik kot. Sebab tingkap ni saya buka kat belakang, okay? So dia terus ke udara yang nyaman. Yang penting ialah steam ataupun open cooking slow flame. Macam saya pandai sangat, saya tak pandai masak, okay? Tapi saya biasa tengok macam mana orang lampai. Kadang-kadang you pernah tengok tak kedai-kedai Cina yang api daripada bawah, api daripada atas semua tu kan, zam, dia buka satu dapur boleh menyala kan. Itu kurang baik untuk kita sediakan sayur, sebab sayur ni dia sensitif sebenarnya. Okay? So slow, medium flame, ataupun pakai steam, itu selamat, lebih orang kata abdal. Okey, habis, tinggal dua je yang pendek-pendek cerita yang you tak perlu fikir jauh, iaitu cara you potong sayur tu. Amboi, sampai potong sayur pun dia berkira, no? Tapi saya fikir balik, memang betul kalau kita potong terlalu halus, kan, dan kita pula tu tak pakai pisau yang tajam. Ni ada kaitan dengan pisau. Kalau pisau tajam, very good, dia senang, okay, dan tak pecah-pecah. Kalau pisau yang tak tajam dan you kena berkali-kali potong sayur ni, dia orang kata hancur lah kan. So kalau hancur ni, dia memang mengurangkan lah. Bila hancur, kita pula tak masak terus. Kadang-kadang kita letak nak buat persiapan, kan saya kata tadi tinggalkan, yang tu menyebabkan rosaknya sayur kita. Bunyi macam benda remeh-temeh, tapi kalau dah lah saiz you potong kecil-kecil pula, jadi dia punya permukaan tu terdedah kepada udara dan oksigen. Saya kata apa awal-awal tadi, dia akan jadi oxidized. Jadi dia dah menurunkan you punya jumlah zat dari segi persen yang you dapat sebelum you masak lagi. Dah masak, dah panas, kadang-kadang api pun tinggi, lagilah. So kita tutup cerita dengan cara you basuh pula. Akhir-akhir ceritanya sampai basuh pun kita nak berkira. Kita tahu kan sayuran ada semburan. Mesti, kalau tidak habis digigit insek, serangga-serangga. Sebab tu kita jangan heran kalau ada pestisida yang masih lagi ke atas-atas, kobis lah, sayur lah, lettuce lah, you tengok kan, semua-semua tu bohong lah kalau kata tak ada apa langsung kan. Kalau you tengok tak tahulah negara lain, tapi negara kita memang terkenal. Sebab tu saya selalu kata, kadang-kadang dia tak sampai ke tambak Johor dah kena patah balik. Sebab apa? Kalau dia check, dia buat lab test tinggi sangat. So you kena, saya ulang lagi sekali, semalam saya cerita pasal sebuah kan pun kena basuh, bahkan sayuran lagilah banyak dia punya selok-belok dia tu, antara daun-daun dia tu lagi banyak yang you kena rendam. Okey, tapi rendam dahulu, basuh dahulu, cuci dahulu, baru potong. Itu dia penentu kita. Jangan potong dahulu,
lepas tu baru pergi basuh. Boleh masuk akal tak kenapa tak boleh tu? Yalah kan, bila you dah potong, nombor satu, zat dia, enzim dia pun boleh keluar tu. Jangan main, you tak nampak macam square-square, macam ni lah, you potong-potong 1 inci tu, tapi you dah mendedahkan. Dan lepas tu you basuh pula lagi, kena oksigen, kena cahaya pun dah boleh merosakkan. Dan basuh pula lagi, you keluarkan lagi, tarik keluar bahan-bahan yang walaupun nampak tak boleh you hitung dengan sains nak kira berapa banyak tinggal, tapi logiknya betul. Sebab makanan kita, terutama sekali sayur, ialah makanan yang diiktiraf sebagai living food, makanan yang hidup. Jadi kita jangan matikan dia dengan cara-cara yang silap ataupun salah. Dan termasuk cara kita masak pun jangan sampai, saya kata apa tadi, minyak yang kita gunakan campur dengan sayur tu pun kena hati-hati. Okey, saya rasa cukup dulu pada malam ini. Jangan lupa kepada atas sayur tu you boleh campur, kalau you masih risau protein tak cukup, masak lebih sangat-sangat mineral, vitamin hilang, protein. Sebab apa? Orang yang suka makan sayur, dia orang takut protein tak cukup sebab dia kurang makan daging, tak ambil telur dan sebagainya kan, tak ambil susu kan. Okay. So maka you tambah sayur juga, tapi berbentuk yang tinggi protein. Seperti apa? Seperti sprouts. Sprouts tu macam tauge-tauge ni lah. Tak semesti daripada kacang hijau saja, boleh datang daripada Bali, boleh datang daripada apa lagi, soya, gandum, semua tu boleh. Okay. Lepas tu hummus, kacang kuda, very good untuk dapatkan protein. Jadi you tak risau, you punya sayur kalau you dah masak pun you rasa macam protein tak cukup, you tambah apa dipanggil almond, kacang-kacang almond, kacang-kacang cashew nut. Pastikan kalau you tak mau yang goreng-goreng semua tu, you rendam betul-betul. Sebab nuts ni pun ada racun-racun yang berkenaan nanti. Okay. Walnut semua baguslah kan. Tempe anytime. Kita baguslah, orang Malaysia, orang Indonesia, Singapore, Brunei, no problem. Kacang-kacang atau bijirin daripada labu, pumpkin, sunflower seed, semua tu very good, you tabur kat atas. Okay. Dan beans and dals tu semua tu masak elok-elok, baru you makan. Jangan melawak dengan beans and legumes semua tu, sebab yang tu kalau salah tak rendam cukup, boleh jadi racun. Cukup pada malam ni. Okay. Kita jumpa lagi di suatu masa yang terdekat. Semoga anda dunianya bahagia, makan sayur banyak-banyak, no problem. Okay. Paling-paling kalau you tak mau masak pun, kalau you nak buat betul blended, nak buat smoothie, boleh. Alright. Cuma saya cadangkan you celur dahulu, dengan terlalu raw masuk, kecuali yang you dah biasa makan. Jumpa lagi dunia anda, semoga sentiasa bahagia dan akhirat kita ke syurga insyaAllah. Dan jangan lupa kita lepaskan, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.